Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya nak terangkan tentang tempat-tempat di dalam kapal terbang yang boleh kita laksanakan solat seperti biasa. Ya, kadang-kadang sebahagian penumpang ada yang ingin melaksanakan solat tetapi mereka menyangka tidak ada tempat yang sesuai untuk melaksanakan solat. Sesuai maksudnya kita boleh berdiri, rukuk, sujud seperti biasa dan juga dapat menghadap kiblat seperti biasa. Disangkakan tidak ada lalu mereka solat duduk. Padahal ada ya. Jadi saya nak jelaskan. Dan penjelasan ini saya lakukan dalam pesawat Airbus A330. Jadi bukan sekadar teori saja tapi dapat tunjuk lokasi itu sebenarnya teori dan praktikal. Sebelum itu satu poin penting. Okay, saya membuat rakaman ini di dalam pesawat Airbus 330 milik Malaysia Airlines, di mana saya sendiri seorang juruterbang bersama dengan Malaysia Airlines ya. Pun begitu, video ini adalah atas kapasiti peribadi, maknanya ia video peribadi saya, pandangan peribadi saya, ia bukanlah video rasmi daripada Malaysia Airlines. Jadi apa-apa soalan, kritikan, pandangan boleh bagi kepada saya, terus kepada saya di ruangan komen ya. Okey, baik. Mari kita lihat di manakah tempat melaksanakan solat tersebut. Okay, pertama sekali bagi pesawat yang besar seperti Airbus A330, A350, okay, Boeing 77 dan sebagainya yang kita sebut sebagai wide body aircraft. Okay, dia ada 4 buah pintu, 4 pasang pintu. Pintu 1, 2, 3, 4 kiri dan kanan. Maka tempat yang sesuai melaksanakan solat lazimnya adalah pintu kedua. Okey. Jadi di hadapan saya itu ialah kelas perniagaan, business class. Ini pintu kedua sebelah kiri. Saya tukar fokus. Di mana kita dapat lihat ia agak luas dan lapang untuk melaksanakan solat pada mana-mana arah juga. Ini pintu kedua sebelah kanan dan saya telah membentangkan sejadah di sana. Sejadah saiz normal dan kita dapat lihat ada ruang yang cukup dan selesa di sana dan boleh menghadap ke arah yang menghadap ke mana-mana arah ya. Baik, ini pintu kedua. Tempat lain yang lazim sesuai mendirikan solat ialah di pintu keempat ya. Mari kita lihat sekarang ini kita masuk ke kelas ekonomi. Tadi saya sebut tentang arah kiblat. Kalau nak tahu arah kiblat boleh bertanya kepada juruterbang. Hubungi pramugara atau pramugari baik muslim ataupun non muslim. Jangan segan-segan kalau non muslim sebab mereka pun sudi membantu ya, kita satu Malaysia. Dan walaupun mereka bukan Islam, mereka sudi membantu kita untuk bertanya kepada juruterbang di manakah arah kiblat. Okey, sekarang ini kita sampai ke pintu 3. Pintu 3 pun ada sedikit ruang di situ tetapi tidak sesuai sebab laksanakan solat di sini tidak ada privacy ya, sebab tu semua penumpang sekarang ni kosong. Tapi kalau ada penumpang ramai-ramai depan tu kita solat, jadi kurang sesuai. Maka yang lebih sesuai ialah pada pintu keempat. Apabila tanya juruterbang, kadang-kadang juruterbang ni bagi arah kiblat tu disebut pukul 4, pukul 7. Apa maksudnya tu? Itu maksudnya mereka menggunakan arah dengan menggunakan muka jam. Di mana kalau mereka sebut pukul 12, maknanya terus ke hadapan. Pukul 6 ke belakang. Jadi kalau pukul 4, pukul 7 itu mengikut arah jam itu ya. Kalau tak pasti boleh tanya balik kepada pramugara atau pramugari itu apakah maksud pukul 4 itu. Baik, sekarang kita pintu 4 sebelah kanan. Ini pintu 4 sebelah kiri. Jadi ada ruang yang agak selesa untuk kita melaksanakan solat. Cumanya pintu 4 sebelah kanan kurang sesuai sebab ada tandas. Pintu keluar masuk tandas di sini. Jadi kita nak solat, penumpang pula keluar masuk memang tak sesuai. Jadi pintu 4 sebelah kiri ya. Kalau kita melaksanakan solat dan arah kiblat pula katakan seperti ini. Katakanlah ya, di mana ia menghadap tempat lalu lalang orang ramai. Ini kita sebut galley area.
Galley area di mana ini merupakan tempat kerja anak-anak kapal. Kita pula solat, katakanlah arah kiblat tu seperti ini. Maka bila solat di hadapan sejadah itu, pastikan kita letak penghadang ataupun sutera seperti selimut, bantal ataupun beg kecil. Itu salah satu syarat kalau kita solat di hadapan tempat lalu lalang orang ramai. Baik, kalau waktu solat pula, waktu solat sama juga. Boleh bertanya kepada juruterbang dan mereka akan cuba mengira waktu solat tersebut. Kenapa pula saya kata cuba? Okey. Sebab bila dalam penerbangan, suasananya dinamik. Apa maksud dinamik? Maknanya kapal terbang ni berlaju purata 800 hingga 900 km sejam dengan ketinggian yang kadang-kala berubah-ubah, arah yang berubah-ubah. Jadi apabila kira tu kadang-kadang ada lari 3-4 minit. Jadi ia tidak sama seperti mengira waktu solat apabila kita berada di darat, sebab kita statik di situ dan dapat mengira dengan tepat. Jadi apabila mengira dalam penerbangan, memang kadang-kala lari sedikit 3-4 minit, tak mengapa, itu sesuatu yang dimaafkan kerana suasana dinamik kapal terbang ini, ya. Jadi ini penting khasnya untuk apabila bulan Ramadan ingin puasa kan, nak kira waktu subuh, nak kira waktu maghrib. Jadi lari sedikit itu tak mengapa, ia sesuatu yang dimaafkan. Baik, beberapa poin penting ya tentang tempat-tempat melaksanakan solat ini. Walaupun saya dah tunjuk ada beberapa tempat tadi. Pertama sekali, sebelum nak melaksanakan solat, minta izin daripada anak kapal terlebih dahulu. Sebabnya itu adalah tempat kerja mereka. Kalau perasan tadi, dekat pintu itulah yang ada kita sebut galley area, tempat kerja mereka di mana mereka sediakan makanan, minuman, apa semua tu. Jadi itu adalah tempat kerja mereka, maka tanya mereka terlebih dahulu. Jangan terus-terus pergi sembahyang saja, ya. Tanya dulu, minta izin dahulu. Dan kadang-kala mereka kata tak boleh. Bukan mereka sengaja ke apa ke, tak. Tapi sebab anak-anak kapal ni mereka ada jadual bila mereka hendak buat servis makanan dan minuman. Dan kadang mereka, bila mereka sedang buat persiapan untuk melakukan servis itu, masa itulah pula kita hendak solat. Jadi mereka kata tak boleh. Sebab mereka hendak gunakan kawasan itu menyediakan makanan dan minuman. Maka jika tak boleh, tak mengapa, kita tunggu masa yang lain. Tetapi kalau katakan seperti solat subuh, jika masanya kecil saja, masa tempoh untuk solat subuh tu pendek saja, nak tak nak kita sembahyang duduk. Okey. Dan kadang-kala kalau mereka kata tak boleh, mungkin sebab tanda pasang tali pinggang keselamatan. Okay. Dipasang, maknanya kita mesti duduk, fasten seat belt. Suasana tidak selamat untuk berdiri di sana, maka tidak boleh juga. Demikian juga bagi syarikat penerbangan yang lain, mereka telah sediakan tempat khusus, katakan pintu dua kiri sahaja, designated place. Pintu dua kiri sahaja, maka kena di situ saja, tak boleh di semua 4 lokasi yang saya sebut tadi tu. Jadi tak apa, yang pentingnya tanya anak kapal dan minta izin mereka terlebih dahulu. Pertama. Yang keduanya, perhatikan juga faktor keselamatan. Kalau kapal terbang bergoyang-goyang apa begitu, maka jangan berdiri di sana. Kalau bergoyang-goyang jatuh, kena pula ada benjol kepala ke apa kan. Jadi kalau bergoyang-goyang, terpaksa kita boleh sembahyang duduk. Nanti insya-Allah saya akan buat video lain tentang sembahyang duduk pula, ya. Kalau udara tenang dan anak kapal pun kata boleh gunakan tempat itu, barulah kita solat di sana. Kemudiannya, yang saya tunjuk tadi itu, kawasan pintu yang luas dan lapang itu lazimnya hanya untuk pesawat besar. Kita sebut wide body aircraft seperti Airbus 330, Airbus 350, Airbus 380, Boeing 777. Okey. Kalau kita naik pesawat kecil, yang disebut sebagai narrow body, seperti Boeing 737, Airbus 320 ataupun ATR 72. Kapal ini kecil, ruang pintunya pun kecil, memang tak dapat solat di situ, maka kita boleh solat secara duduk. Solat secara duduk di tempat duduk masing-masing.
Jadi itu poin pentingnya ya. Sekali lagi saya ulangi, walaupun ada tempat solat itu, minta izin daripada anak kapal terlebih dahulu. Baik, moga-moga membantu. Saya tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.